Assalamualaikum, bertemu kembali dalam Sembang M&M. Saya Mimi Saleh dan Mak Hajar Rahmah Saad. Hari ini kita nak bincang satu isu. Dia sebenarnya bukan isu, Mak, tapi ini perkara yang sentiasa dilalui oleh artis. Artis ni selalunya macam kita ingatkan selebriti kan, Mak, kan? Tapi semenjak Muni terlibat dengan cendana, mereka memang menggalakkan industri kreatif. Jadi industri kreatif ni ialah orang-orang seni lah. Termasuk kita lah. Termasuk penulis, termasuk ilustrator, pelukis, kan, tarian, semua tu dalam bidang kreatif lah. Okay. So jadi macam Mak sekarang kan, selain daripada Mak menulis lagi ke sekarang ni? Mak tulis juga. Mak sedang nak siapkan buku Abah Memori Abah tu. Anak Seluang Mengharung Laut. Mak nak buat dah 5-6 bab lah. Tapi ialah ada kadang-kadang ada kerja yang urgent lagi, yang tu tunggu dulu kan. So yang seriously sekarang ni Mak sedang buat editing lah buku untuk antologi kan, dan juga editing untuk buku yang mana ada author bagi kat Mak, Mak edit lah buku mereka lah untuk diterbitkan, dan juga menguruskan penerbitan lah buku-buku ni. Mak uruskan penerbitan dia sampai jadi buku. Itulah yang Mak buat sekarang lah. Jadi maksud Mak, bila kita kata penulis tu, tak semestinya dia itu sahaja kerja yang dia boleh buat lah, menulis buku. Maknanya dia boleh buat macam-macam jenis pekerjaan lah kan? Yalah, memang boleh. Daripada buku tu dia boleh buat macam-macam pekerjaan. Kalau kita misalnya kalau kita nak jadikan dia sumber pendapatan kita lah. Kalau kita nak suka-suka je tu okey lah kan. Tapi kalau kita nak jadikan sumber pendapatan kita, kita kena mempelbagaikan kita punya penulisan. Macam Mak dulu daripada penulisan kan, Mak pergi ke bidang bisnes, menerbitkan buku sendiri kan, majalah sendiri. Itu maknanya kena berfikir luar daripada kotak pemikiran biasa sebagai seorang penulis lah. Menulis juga, tapi kita kembangkan kita punya kebolehan tu, potensi tu, dengan Mak membuka syarikat lah. Asal-asal dulu belajar kat Longan dari dalam bidang penulisan tu sendiri. Asal-asal dulu Mak sebagai wartawan tu buat berita lah. Buat berita. Mak, kalau bukan wartawan, Mak ingat orang tak boleh buat berita. Dia berita ni ada lain spek dia lah, ada cara menulis berita ni. Lepas berita tu buat rencana kan. Jadi kembangkan lah daripada berita tu, buat rencana. Lepas buat rencana tu, Mak buat Mak buat novel. Masuk dalam bidang kreatif lah, dan untuk dipasarkan kan. Jadi maknanya kalau seorang penulis tu, dia jangan, kalau misalnya dia minat dalam bidang puisi, okey lah, untuk beberapa tahun tu, kita habiskanlah kita punya keterujaan kita dalam bidang puisi tu. Tapi lepas tu kita kena masuk bidang lain lah. Kita masuk lain, novel ke, cerpen ke, masuk bidang lain. So maksud Mak, bila kita kata penulis tu, nampak macam tadi Mak ada asingkan antara keterujaan dengan kerjaya. So bila dia keterujaan tu, itulah yang part syok sendiri kan, part yang dia tulis je apa yang dia nak tulis kan. Tapi bila part masuk kerjaya tu, dia dah jadi satu bidang lah. Bidang maknanya yang dia perlu ada tahap profesionalism lah kan. Dan dia ada dia punya syarat, bukan syarat, kita kata ada skop dia yang kita kena ikut lah. Mana kita tak boleh tak boleh syok sendiri. Misalnya kalau buku kan, orang nak buku macam ni, dia punya cara dia. Kalau nak cerpen ni, kita mesti tahu kita punya spek dia macam ni. Kalau puisi macam ni dia punya spek dia kan. Nak buat majalah pun majalah kan? Nak buat menguruskan majalah pun tak semua orang. Surat khabar dia tak sama. Tapi bagi Mak kan, Mak semua, kalau nak kata nak menguruskan majalah pun boleh, nak menguruskan surat khabar pun boleh, nak mengurus syarikat penerbitan pun Mak boleh buat kan. Dah biasa, pasal benda ni dah lalui. Dan lalui ni bukan tiba-tiba je jadi besar macam tu. Kita mula daripada kecil-kecil lah kan. Okey, mula sekarang kita buat self yang jual sendiri ni, kata apa? Self-publish lah. Surat terbit dulu. Kita surat terbit dulu. Slowly kita buat surat terbit. 1-2 buku kita surat terbit. Lepas tu kita
buat bisnes betul-betul lah. Ambil kawan punya bisnes, ambil kawan punya buku pula kita buat. Lepas tu kita start buat editing kan. Tapi semua bidang ni kita kena mahir lah. Maknanya bila kita terjun dalam bidang penulisan ni, kita kena mahir dalam semua aspek lah. Ya, dari segi bahasanya, dari segi editingnya, dari segi grammar, dari segi spelling, semua kita kena master lah. Kena pakar dalam bidang tu, at least kita mesti tahu kan. Masa Mak dulu buat majalah tu atas faktor apa? Adakah sesuatu yang mendesak Mak ataupun sesuatu yang memangkin Mak untuk buka syarikat penerbitan majalah tu? Tak, Mak rasa Mak ada kebolehan dalam bidang penulisan kan. Dan juga Mak ada kepakaran dalam bidang menguruskan majalah. Sebab sebelum tu Mak dah kerja dengan satu organisasi lain yang menerbitkan majalah juga. Jadi Mak dah belajar daripada situ. Mak rasa Mak boleh pergi lebih jauh tau daripada magazine yang Mak buat tu. Itu Mak bincang dengan Abah lah, kata kita buatlah magazine sendiri kan. Dan kalau kita dah ada pengalaman, menulis pun boleh, mengurus pun boleh kan. Dan juga kita perlu, sebagai seorang penulis juga, kita perlu ada komunikasi kan. Kena kita perlu ada komunikasi dengan orang luar lah. Kita boleh berkomunikasi. Kalau kita jadi penulis kemudian kita pemalu kan. Kita pemalu, kita pendiam, kita tak pernah nak campur-campur orang kan. Kita tak boleh lah, sebab bisnes ni kena jumpa dengan pembekal, kena negotiate, kena pujuk mulut memujuk. Mulut kena ramah jugalah kan. Kena bukan nama aja, kena ramah kan. Ni pun kena ramah juga kan. Negotiate kan. So macam kalau katakan macam Mak kan, memilih Kejaya sebagai seorang penerbit. Ya, sebab Mak nampak kemampuan Mak untuk buat lebih baik daripada majalah yang Mak uruskan sebelum ni, dengan organisasi yang Mak buat lah sebelum tu kan. Jadi bila Mak handle syarikat penerbitan, adakah semudah yang Mak sangka masa Mak nak buat tu mula-mula? Dia mudah aja kalau. Mudah aja. Yang tak mudahnya kalau duit tak ada. Mak financial tu semua bisnes macam tu. Mak kata kalau lah ada jutawan bagi Mak 1 juta kan. Ya Allah, Mak boleh producekan surat khabar yang berkualiti kan. Betul. Benda ni menguruskan syarikat penerbitan ni, kalau ada ni lah, maknanya modal tu pada diri. Satu monetary lah dari segi kewangan kan. Lagi satu you punya modal lah diri you sendiri. You capable tak? You mahir tak bidang ni? You tahu tak selok-belok tentang bisnes ni kan? Kalau kita tahu kan selok-belok bisnes ni, kemudian kita ada duit, tak ada masalah. Betul. Macam Mak dulu pun duit pun limited. Very limited kan. Tapi pun still survive juga sampai 20 tahun. Sebab modal tu ada pada diri Mak lah. Dan juga pada diri Abah, dan juga anak-anak pekerja semua bantu kan. Kita dapat pekerja-pekerja yang bagus. Masa Mak buka syarikat penerbitan tu, selepas berapa lama Mak jadi wartawan dan penulis Mak? Mak jadi wartawan 5 tahun aja. Lepas tu Mak berhenti kan. Mak duduk di rumah lama. Tapi Mak menulis lah, hasilkan buku. Ya, Mak hasilkan buku buat. Mak ingat kerja sebagai seorang penulis, memang yalah, orang kata pun dia pun macam tu juga. Mak rasa sebagai seorang penulis, wartawan ni kan, dia punya keseronokan tu tiada tolak banding je lah. Memang Mak syukur sangatlah Mak dapat kerja ni. Sebab bermula sebagai wartawan. Sebab apabila Mak berhenti kerja, Mak duduk di rumah, Mak boleh buat translation, Mak boleh buat buku, Mak boleh buat buku masak kan, buat buku ni uruskan penerbitan kan. Ada satu organisasi tu suruh Mak uruskan penerbitan. Jadi bermula sebagai seorang wartawan biasa saja. Tapi Mak orang kata, Mak meningkat, mencongkil Mak punya potensi lah dalam bidang ni. Ni inovatif tadilah. Apa lagi yang Mak boleh buat kan? Mak masa jadi wartawan, umur berapa tahun? 21. Mak buka syarikat umur berapa tahun? 37. So maknanya dalam masa 16 tahun tu. Dan Abah berapa tahun dia jadi wartawan? Wartawan Abah 29.
Abah first jadi 29. Abah buka bisnes umur 40. Berapa mak berapa dia? 47 abah. 47. So 29 tolak 47 dalam 22 tahun lah. Ya. Okey, so 22 tahun campur dengan mak tadi lebih daripada 19 tahun kan. So kira both of you, mak dengan abah ada lebih kurang 40 tahun untuk membuka perniagaan syarikat penerbitan. Maknanya makna kata bukanlah mak punya hasrat untuk buka syarikat penerbitan tu just seronok-seronok kan. Maknanya berdasarkan kemahiran, berdasarkan pengalaman mak dengan abah berdua kan. Lepas tu bila kata pengalaman juga termasuk pengalaman menguruskan penerbitan kan. Dia bukan semudah macam zaman sekarang, sangat mudah lah mak kan. Dulu siap pakai Microsoft pun boleh mak zaman sekarang buat layout. Dulu tak boleh. Dulu tak pakai boleh. tampal, pakai apa. Tapi bagusnya tu kita belajar susah dulu. Kemudian kita dapat yang senang. Dia memang kita rasa sangat bersyukur lah. Itu sebab mak galakkan sangat orang menulis kan. Sebab dulu susah sangat kita punya, ialah typewriter. Pada waktu tu typewriter kita rasa dah senang sangat lah daripada tulis tangan kan. Tapi bila rupanya datang komputer, walaupun lebih senang, berpuluh kali senang bila datang komputer ni kan. Lepas tu dah ada Google Drive pun lagi senang mak kan. Dia auto save je. Kalau tidak dulu type je hilang lupa ni, datang kilat je hilang kan. Allah, kalau kat office tu menjerit semua orang kan. Ni semua dah hilang. So macam pendapat mak lah kan. So perlukah seorang penulis tu menjadi inovatif? Yalah, kalau dia misalnya dia nak gunakan tu untuk mata pencarian dia lah. Satu untuk mata pencarian dia, income dia. Lagi satu kalau dia nak challenge diri dia lah. Okey, kalau takkanlah aku selamanya aku nak tulis puisi saja kan. Ataupun aku selamanya aku nak tulis cerpen je. Atau aku selamanya nak tulis rencana saja kan. So kita nak juga mencuba bidang-bidang lain lah dalam penulisan ni. Memperkembangkan bakat dia lah. Kita nak try tengok kita boleh tak tulis macam ni. Macam mak dulu pun mak bermula sebagai menulis berita. Lepas tu tulis rencana. Mak ni boleh ke tulis kreatif ni kan. Tu mak cuba tu, boleh tak tulis kreatif. Mak cubalah. Mak cuba. Entahlah Kak Long kata okey kan. Lagi satu macam abah kan. Saya memang kagum lah. Kalau katalah Saleh Hamzah tu bukan bapa saya, pun saya masih kagum. Sebab macam bila as I get to know Saleh Hamzah ni lah kan, dia punya kebolehan tu, bila kita kata dia penulis, as we get to know him, dia punya bakat lebih daripada menulis lah. Dia ada tulis buku kanak-kanak daripada zaman Longman. Mungkin zaman sekarang dah semua orang tak tahu siapa Fajar tu Bakti. Fajar Bakti Longman semua dah tak ada yang tu. So abah menulis buku kanak-kanak dengan Longman, dengan Dewan Bahasa. Ada sampai beberapa cetakan lah dengan Dewan Bahasa. Kemudian skrip untuk radio pendidikan. Skrip radio biasa ni, radio dan radio pendidikan. Dia tulis. Kemudian dia buat drama. Drama untuk TV kan. Ada. TV. Kita pernah satu lah kan yang Mun ingat, yang kita buat yang santan kelapa tua. Tapi itu yang baru kalau yang dulu. Dulu ada? Dalam 70-an. Abah memang tahu penulis skrip drama untuk TV. Masa tu ada slot Portrait Perketi. Jadi abah punya drama ada. Abah memang penulis skrip TV lah dulu kan. Dan mak tengok abah ni tak tahu macam mana, mungkin dia punya mak pun ialah salute juga kat abah kan, sebab mak juga penulis kan. Salute mak macam ni. Mungkin ada tabik spring sikit. Sebabnya dia mak tak pernah tengok dia pergi kursus. Tapi macam mana dia boleh menulis kan. Betul. Jadi mak tak tahu macam mana dia boleh buat boleh melahirkan karya-karya macam tu kan. So kenapa abah buat sebuah bidang penulisan tu mak? Kerana duit tambahan dah.
Oh, pasal duit lah ni. Kalau tahu tak, apa duit belanja kahwin mak tu daripada duit skrip. Oh, ya ke? Oh. Jadi cukup untuk belanja perkahwinan dah. Alhamdulillah. Tahulah gaji cikgu kecil, gaji cikgu pula, gaji wartawan masa zaman tu ya. 400 lebih je, 400 berapa tak tahu kan. Jadi tak cukup lah, memang tak cukup. Kadang-kadang kereta pun tuang air kat Long. Aduh. Jadi abah kena buat kerja, banyaklah buat kerja tambahan. Misalnya dia kerja di radio, buat bilik berita dulu kat Long, buat editing. Malam-malam dia pergi buat editing dekat bilik berita kan. Buat skrip, buat semua benda lah dia buat. Bilik kan. berita mana mak? Di RTM, di radio ke di RTM, di RTM. Jadi penyunting berita di RTM kan. Mai selain jadi wartawan, dia pun jadi penyunting lah. Ya, sebab siang memang kerja kan. Malam lah dia pergi ke apa, ke RTM tu untuk buat part time job lah. So macam semua yang menulis ni semua part time job loh. Yang apa script writing, apa untuk radio pendidikan, semua side job lah. Side job. So maknanya yang Muni faham lah kan. Maknanya bila kita menulis ni, satu kita boleh jadikan sumber pendapatan. And then yang kedua ni memang kita kena sentiasa evolve. Maknanya kita kena sentiasa berubah ikut peredaran masa dan juga keadaan. Jadi kalau keadaan tu mendesak untuk kita menggunakan bakat yang ada, so kita kena kita kena keluarlah kalau kita daripada skop yang sedia ada. Jadi kalau kita punya skop dulu hanya katalah macam abah wartawan, so sekarang abah dah jadi penulis skrip kalau macam mak daripada tulis berita, surat khabar, so mak jadi translation kan, mak buat penterjemahan juga kan. Kita kena upgrade kalau kebolehan kita dalam bidang penulisan. Bukan satu kita kat situ je sampai bila-bila. Kita kena upgradekan penulisan kita kan. Daripada berita buat rencana, daripada rencana buat yang kreatif punya, buat puisi, buat pantun, buat apa ni, novel kan. Kena pelbagaikan lah kita punya potensi kita sebagai seorang penulis. Kadang-kadang bila kita nak cek rezeki ni mak kan, kalau katalah kita nelayan, kita mula-mula memang kena terus tebar jala lah. Kalau kita nak pancing kan satu-satu kan, bila masa kita nak jumpa ikan yang besar kan, jadi kita tebar dulu, kita letak kita punya kita punya bubu di beberapa tempat, barulah kita tahu kat mana sebenarnya kita punya rezeki. Kadang-kadang kat Teluk itulah kat lu yang tebar-tebar jala, tebar-tebar pukat, terdapat terdapat ikan besar tu. Yang mana ikan besar mana? Yang mak jadi pembekal untuk program RTM. Siapa sangka kan? Sangka, tapi kita tahu peluang tu ada. Betul. Kita ni je tubuhkan syarikat, syarikat produksi ni, kemudian daftarkan dengan RTM kan, atau stesen TV. Tapi tak mudah juga kat Long. Dia datang, dia cek tanya tidak kapital lah, macam-macam lah kan. Yalah, dia nak tengok kemampuan kita dari segi keuangan kan. Kita okey tak okey kan. Tu yang setahun kemudian tu baru kita dapat program ni. Jadi kalau kita tak cuba kan, kita tak cuba, macam kalau kata tebarkan jala ke tebarkan pukat, kita pun tak tahu kita dapat ikan ke tak. For sure kita tak dapat kan. Tapi kalau kita tebar tu kemungkinan kita akan dapat kan. Macam kalau kita tebar jala di laut dalam, dapatlah ikan tuna. So kalau tebar jala di tepian pantai, dapatlah ikan kecil-kecil tu kan. Jadi macam tapi untuk kita pergi ke tengah laut tu, ni kita pakai perumpamaan macam perumpamaan Melayu, perumpamaan peribahasa Melayu katalah, jika kail panjang sejengkal, jangan lautan dalam hendak diduga. So macam kes mak tebar jala di laut dalam, selepas mak ada kemahiran dalam bidang penerbitan. Sebab majalah ke drama lebih kurang sama je dia punya tu. Itu sama, tapi kalau ya Allah ya Rabbi, rupanya menulis skrip ni dia tak sama kalau macam buat rencana. Itu lain macam mana? Lain. Tu sebab kata kita kena belajar kan. Dia lain sangat. Tak sama dengan kita menulis rencana. Menulis rencana ni kita bagi info
dulu kan. Kita bagi info, kita cerita lah, whatever lah kan. Berfakta lah. Berfakta lah kita cerita. Tapi kita, apabila kita menulis skrip kan, sebab skrip ni akan dibaca oleh pengarah. Dia akan dibaca oleh pengarah dan pengarah akan translate, akan terjemahkan kita punya karya ni ke visual lah, ke bentuk visual. Jadi kita punya penulisan skrip ni adalah membentuk arahan kepada pengarah. Itu bukan kita direct dengan ni. So kita punya script writing tu mesti dalam bentuk ini yang mak tak faham dulu kan. Ya banyak mengambil masa juga mak nak faham. So mak kena visualize kan, program ni macam mana, berbentuk macam mana. Mesti ada konsep dia, mesti ada tema dia kan. Katakan macam mak buat satu program di yang mak pergi Sabak berendam mengenai dengan sungai tu. Sekarang dulu sungai besar jadi jalan raya dulu kan, dalam tahun 60-an 80-an tu. Tapi sekarang dah semua dah jadi kebun kelapa sawit. Dah terkambus. Ini jadi daratan tau. Jadi ni macam, adakah benda ni sesuatu yang aneh kan. Jadi mak buat program ni. Jadi program ni kena ceritakan, misalnya kata kita paparkan kita, pasal kita nak cerita dengan pengarah kan. Pengarah nak tahu kita punya idea tu macam mana. Nanti dia edit lah, dia tambah lah, penambahbaikan lah. So macam tu mak mulakan paparan visual sebuah kereta memasuki kawasan kampung macam tu. Jadi pengarah tu boleh nampak lah, Kak Ramah hendak dia kata kereta masuk dalam kawasan kampung tu. Kemudian kampung tu nampakkan, so kita kena beri candangan shoot dan kepada pengarah lah. Kita mesti nampakkan kiri kanan jalan tu ada pokok-pokok kelapa sawit, subuh ke macam tu. Jadi dia kena follow lah kita punya instruction. So maknanya masa kita tulis tu dia ada camera view sekali lah. Camera view sendiri, ada visual dia, ada dialog dia. Ini memang mak kata satu cabaran, memang sangat baik lah. Memang sangat baik kalau kita belajar ni, satu perkara yang lain daripada kita menulis novel. Kalau novel ni dia banyak bahasa loh, kita kena pakai aksara banyak, ayat-ayat banyak, very descriptive kan. Nak ceritakan petang macam mana, hujan macam mana, malam. So dalam skrip tu? Kalau dalam tu tak payah. Kita kalau kita buat skrip drama ni, kita kata waktu malam je. Terpulanglah pengarah tu nak highlightkan. Tapi waktu malam yang ada bulan bintang lah, kita kena tulis itu. Jadi pengarah tu tahulah, ada bulan, ada bintang. Jadi so tak perlulah nak cakap cengkrik mengilai ke burung hantu berbunyi. Itu biasanya pengarah dia lebih arif lah. Dia, apa yang kita tulis tu dia dapat visual kan, dia menambah baik, dia editing lah, dia edit. Itu dia tambah baikkan, dia masuk unsur-unsur, dia lebih faham kan. Itu orang kata pengarahan yang baik kan. Kita bagi macam penulis ni, dia bagi skrip saja dan inilah kemudian. So maknanya pengarah tu lah akan menghidupkan skrip tu lah. Macam tu lah. Dan dia lebih kepada arahan. Penulisan skrip ni dia lebih pada arahan apa pengarah tu nak buat. Kemudian ada dia biasanya skrip tu dia bahagi kepada 3 kolom. Ada yang part yang dialognya tu. Dialog ni kita adalah interview siapa dan orang tu cakap apalah. Dan pun kita tak payah habiskan sebab nanti sampai sana kita kata temu bual dengan Encik Samad ke apa ke. Tapi yang mak cakap ni ialah dalam bentuk dokumentari ataupun dalam bentuk dokudrama kan. Tapi kalau memang drama telefilm, macam mana pula cara dia? Drama telefilm mak tengok abah punya skrip kan. Okey, dia punya lokasinya di mana, di tempat apa dia punya waktu tu bila kan, time dia bila, petang, ada waktunya petang, tempatnya di gerai ada dia punya wataknya, berapa orang situ kan. Lepas tu terus masuk dialog lah. Dialog apa nak cakap apa kan. Mak ingat kalau drama tu lebih mudah sikit lah daripada buat dokumentari. Dokumentari ni memang mak memang susah lah masa mula nak buat kan. Bahan semua dah kumpul dah, tapi tak tahu macam mana nak buat. Mak punya pengarah cakap, Kak Ramah kena visualize. Visualize kata macam mana Kak Ramah tengok drama tu,
Kak Mar tengok dokumentari kat TV tu, Kak Mar kena tengok tu macam mana dia orang buat, kata dia. So mak pun tengok lah semua dokumentari kan. Tengok kat TV macam mana dia orang buat. Dan sekarang kalau mak tengok TV tu, mak tahu dah dia punya bentuk dialog, dia bentuk arahan skrip itu, mak tahu macam mana dia orang buat skrip tu kan. So macam mak belajar semua ni kat mana? Ya Allah, kalau menangis juga kalau, ya Allah, semua bagi-bagi skrip dekat penerbit kan. Dia kata bukan macam ni Kak Rahmah. Bukan macam ni, bagi pada ni lah producer kan. Pada pengarah. Dia kata bukan macam ni Kak Rahmah ni. Oh ni macam karangan ni Kak Rahmah, bukan macam ni. Dia pun tak reti nak explain kat mak, nak ajar kat mak macam mana nak buat skrip kan. Mak panggil satu kawan mak yang senior kan. Mak tanya dia macam mana nak buat, dan dia bagi contoh kat mak. Mak kata macam ni. Kalau macam ni mak tahulah kan. Tapi kalau tak ada contoh, cakap je memang tak faham kan. Itu Muni fikir kan, bila kita dalam penulisan, menulis tu kita menulis, tapi dia ada jargon dan technical aspek yang menyebabkan dia berubah menjadi macam tu lah, daripada penulis fiction jadi non-fiction, boleh jadi penulisan skrip, tapi dia punya asasnya masih sama. Kita masih mengeluarkan konten kan. Konten tu itu memang tak ada siapa boleh ajar lah mengeluarkan konten. Itu kita punya idea sendiri lah. Idea sendiri. Part mengeluarkan konten tu lah Muni rasa juga part belajar tu itu memang kena belajar sendiri. Sebab kalau ada cikgu sekalipun, cikgu tak boleh nak ajar nak keluarkan konten macam ni. Sebab dia kena datang daripada pengalaman, latihan banyak. So banyak. Macam mak lah kan, bila mak berubah daripada penulis berita, wartawan, lepas tu jadi penulis skrip sekarang. So bila mak lihat semua tu, adakah dia ambil masa lama untuk pick up new skill? Tak, sebab kita basic kita dah tahu. Basic dah tahu, tak ada. Macam mak buat novel pun kan. Basic mak dah tahu, mak dah baca edit orang punya apa semua, baca novel orang semua kan. So bila sampai kita nak buat, tak ada problem. Cuma kita tak faham dari segi technical aspect tu tak lah nak. kan. Pasal macam abah buat Si Putih tu pun, ada satu pengkaji tanya abah kan, kenapa tak ada watak perempuan dalam tu? Si Putih tu buku kanak-kanak yang abah buat. 7 kali cetak tu buku tu. Dia tanya abah satu, inilah dia orang buat kajian. Orang ni daripada Singapura. Dia kata kenapa tak ada pelakon kanak-kanak perempuan dalam tu, watak kanak-kanak. Abah pun tak tahu kan, sebab kita buat aja kan, kita tulis saja, kita pun tak tahu kan kenapa perlu ada watak ni, kenapa watak ni. Muni pernah masuk satu pertandingan lah, ni jadi finalist tau. Betul. Masa tu Muni tak tahu pasal antagonis protagonis sampai sekarang pun saya Kita masih tahu, tengah belajar. Kita tahu watak jahat, watak baik je kan, hitam putih. Even macam yelah, sebab kita tengok cerita Ramli kan. Kita berdasarkan itu. Tapi jargon dia, perkataan-perkataan yang digunakan, saya tak tahu. Jadi bila panel tu, juri tu mak tanya tau, saya macam blur. Tapi tak naklah tunjuk blur kan, kita cakap je. Rupanya apa yang saya cakap tu tak kena dengan definasi dia. Macam contoh, protagonis tak boleh mati. Kalau mati, cerita tu sedangkan pasal hero kan. Sekali hero tu mati, dia macam antagonis yang boleh mati. dia macam tu lah. So saya still tak faham. Saya kata kenapa tak boleh kan. Macam mak masuk meeting production dah kat lu. Production sekali dia kata apa ke kan, dia kata adalah jargon dia cakap kan. Ya Allah ya Rabbi, mak tak tahu. That is the first time kan mak masuk meeting production ni kan, untuk buat program tu kan. Allah, macam ialah dalam hati dia kata macam mana dia ni penerbit tak tahu. Mak sama juga mak. Muni pernah handle satu, saya jadi perunding editorial dengan penerbitan tau dulu. So saya dah 20 tahun dalam dunia penerbitan majalah. So term-term grafik tu memang kita familiar lah dengan printing kan. So dengan klien ni tiba-tiba dia guna satu perkataan yang saya tak pernah dengar. Saya sampai Google Google. Muni pun tak ingat. Dia basically cara buka buku. Ada yang buka buku belah kanan, ada buku belah kiri kan. Okey. Saya tak ingat apa term dia lah. So ceritanya budak yang pergi universiti
tahu term tu. Ya So dia siapa yang tak pergi universiti macam saya yang belajar aspek-aspek publishing takkan tahu sebab orang dalam industri tak sebut perkataan tu. Bila saya dengan orang grafik kan pun kita tak cakap macam tu kan. Jadi kadang-kadang part tu lah Mak, bila kita berada dalam industri dia kadang-kadang bila kita jumpa certain circle kan dia orang bercakap jargon yang kita tak faham kan. Sama dalam penerbitan produksi pun macam tu kan, dia cakap ada dia punya jargon-jargon lah. Apa kita angguk je lah kan. Allah, terkia-kia ya Allah, apa hal mak lupa lah apa maknanya dia tanya kita macam mana nak buat lah nak program tu macam mana nak buat kan. Jadi mak pun Allah nak jawab macam mana ni, mak punya pengarah pengarah mak jelaskan lah. So mak, kalau katalah mak dah buat kursus penulisan kan, penulisan untuk buku antologi kan. So ni cerita-cerita skrip ni mak ada ni ke cadangan nak buat kursus juga ke ni? Ada mak, betul lah mak tanya pada rakan-rakan penulis, rakan-rakan lah dalam Facebook mak kata ada siapa minat kan nak ikuti, kalau mak ada minat tak nak ikuti kursus penulisan skrip drama dan juga dokumentari. Ramai kat Long. Ramai nak ikuti. Bila cadang nak buat ni? Tunggu PKP ni habis bila agaknya. Lepas tu mak kena bincang dengan penulis skrip lah, yang orang yang berpengalaman kan dalam bidang ni lah. Betul. Dalam yang berpengalaman, yang tahu selok-belok tentang penulisan skrip lah. Betul. Jadi mak pun memang tak mahir lah. Memang boleh buat je tapi bukan mahir, dan mak pun tahu mak buat skrip tu bukan yang terbaik, banyak diedit, diperbaiki oleh pengarah dan menjadikan, bila itu mak tahu bila mak tengok hasil program lah. Banyaknya dia tambah kan ya kalau kira kan 1 jam punya program kan, you nak berbuat apa dalam 1 jam, even 5 minit punya program pun kata 5 minit on air kan, 5 minit tu berapa keping gambar you nak letak. Mak sama juga macam kita mak, kita on air dah 30 minit ni, dah 31 minit. So kita dah nak sampai kepada penutup kan, tapi kita tak ada ni, tak ada apa yang gambar-gambar apa yang dia panggil tu. So macam saya usaha untuk menjadikan program kita ni Sembang M&M kan dalam 30 minit je. Ataupun kalau lambat kan ini pun dah masuk 32. Ini kalau program TV kalau 30 minit ni, script writer ni banyak juga bayaran ni. Ataupun kena cut itu dah nak cerita tadi pasal script writer kan. Dia punya bayaran okey lah. Nak kata lumayan sangat tidak lah, tapi lumayan lah Kak Long. Kalau misalnya 1 hour punya program tu 4 angka juga Kak Long. Memang lumayan lah. Mak, kan 4 angka tu bukan 1,000 lah kan. Bukan. Dia 4 angka. Kalau 1,000 kau kalau 13 program kan kita kira bukan satu. Dia kalau dalam ni dia kira episod lah. So ada 13 episod kali lah dengan 1,000. Kalau telemovie pun 100,000 je lah. Dia tu script writer tak tahulah berapa 5-6 ribu juga dia orang bayar kan. Mana income kita punya. Jadi kita menulis tu jangan hadkan kita punya kebolehan menulis tu. Betul. Tulis puisi saja ke, cerpen saja ke, betul, kan. Kita kembangkan kebolehan kita dalam bidang-bidang lain. So untuk video kali ini boleh letak komen di bawah ni sesiapa yang berminat untuk hadiri kursus penulisan skrip yang mak akan anjurkan. Kita akan panggil cari penulis skrip yang boleh ajar teknik mudah kalau boleh jadi asas sampai maknanya dia sampai mungkin kita dia mesti melahirkan skrip lepas tu. Sebab kita macam saya secara peribadi percaya bahawa dunia kreatif ni dia ada pasang surut kan mak dia ada turun naik, dia pasang surut Jadi rezeki kita tak tahu di mana kan.
Jadi katalah rezeki untuk tulis buku ni pasarannya begini begitu kan. Jadi apa salahnya kita gunakan bakat kita penulisan ni dalam bidang satu lagi bukan bermakna kita meninggalkan bidang yang sebelum ni. Tak, kita cuba explore, terokai. Mana tahu itu rupanya ialah rezeki kita. Ni macam tebal jala kita tak tahu rezeki kita mungkin dapat ikan lebih besar di sana. Lagi satu Kak Long, macam kita ni cuba saja kan, kita tak tahu pembaca ni dia suka apa. Kadang-kadang kita buat je, tiba-tiba pembaca suka. Misalnya Satu Ketika, sempat ke Mak nak cakap ni? Misalnya Satu Ketika dulu kan, Mastika daripada majalah yang macam semi ilmiah kan, kemudian ditukarkan menjadi majalah yang apa? Seram. Misteri yang santai-santai baca. Ramai kalau sampai menurut dia orang punya dakwaan lah, sampai 300,000 sebulan kan. Dan kalau kita pun ambil aspirasi kan daripada Mastika, kita buat majalah Pesona. Dan terbukti memang pembaca ni inilah dinamakan rezeki Mak ataupun kata yang macam Kak Long kata tadi, evolusi mana minat orang pada waktu tu suka itu. Tapi kalau trend lah, ini jadi trend lah. Kalau 3-4 tahun kemudian orang dah tak suka dah. Kita pula penulis ni kena create market tu apa pula. Kita pun tak tahu dia orang suka apa. Kita create aja. Betul. Dan trend ni kita jangan tunggu trend dah jadi matang. Kita dengar je, kita belajar ilmu tu Jadi kita tak tahu bila masa memang keperluan tu diperlukan. Maknanya macam sekarang ni kalau kita lihat masa PKP ni drama diulang-ulang kan. Jadi mana tahu habis je PKP semua saluran TV nakkan skrip-skrip baru. Jadi alang-alang dah belajar buat skrip dengan Mak nanti Mak akan anjurkan. Jadi ini satu potensi yang kita boleh dah jadikan sumber pendapatan baru. Jadi dan kita nanti boleh ajarlah ke mana. Dah rolling ke mana nak hantar skrip tu. Dia bukan boleh hantar tiba-tiba kat stesen TV kan, ada cara nak hantar dia. Betul, kan. Kita ini adalah dunia baru lah. Betul. So bila kita kata norma baru, dia bukan bermakna ini seketika macam PKP. Orang semua kata PKP ni norma baru kan. Tapi PKP ni akan dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan. Jadi seharusnya norma kita menjadi cara hidup. Jadi sekarang kita fikir apa yang kita boleh terokai, kita punya potensi diri yang boleh mengubah cara hidup kita, gaya hidup, cara hidup yang pastinya untuk sumber pendapatan lah Mak dan untuk jana kembali ekonomi negara. Jadi insya-Allah jika suka video ini boleh kongsi dengan kawan-kawan yang lain dan boleh letak je komen. Dan macam tadi kalau berminat dengan khusus penulisan skrip yang Mak akan anjurkan pun boleh tulis di ruangan komen ataupun PM Mak Hajah Rahmah Saad. Jadi sehingga ke minggu depan Sembang M&M, saya Mimi Saleh dan Mak Hajah Rahmah Saad mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.